Tuan Hanif, polemik dalaman bersatu ini semakin berserabut dan kita semua maklum terdapatnya pembelahan yang cukup jelas, sama ada daripada kumpulan ataupun kamp Tun Dr. Mahathir sebagai pengerusi dan juga kumpulan ataupun tim Tan Sri Mahyudin Yassin sebagai presiden. Pembelahan ini telah menimbulkan banyak isu-isu perundangan, antaranya status Tun sebagai pengerusi, bahkan ada cubaan untuk memecat ahli, siapa yang layak untuk mempengerusikan Majlis Mesyuarat MPT, bahkan kedudukan Setiausaha Agung dan lain-lain. Jadi sebagai orang yang mempunyai pengalaman dan juga penglibatan di peringkat awal dan senantiasa memberikan penghujahan undang-undang dalam bersatu ini, boleh Tuan Hanif memberikan respon dan pandangan untuk memperjelaskan, bukan kepada pimpinan yang atas ini sebenarnya, kepada akar umbi, untuk mereka ada literasi undang-undang dalam perlembagaan bersatu. Silakan. Baik Ustaz, saya akan cuba sedaya upaya saya. Sebab isunya seperti yang diperkenalkan tadi oleh Ustaz, banyak. Dan mungkin untuk merangkumi setiap isu dari sudut perundangan, mungkin remeh untuk pahaman orang di luar. Jadi saya akan menyentuh isu-isu yang penting, supaya nampak dari segi perundangan apakah dia halat tuju dan apakah dia efek kepada parti. Saya rasa sebelum saya menjawab soalan itu pun, saya nak sentuh secara peribadi latar belakang yang membawa kepada kemulut ini. Saya rasa kita tak boleh nafikan tanpa menuding jari kepada mana-mana pihak. Kita tak boleh nafikan bahawa kemulut ini bermula dengan kewujudan Kerajaan Persekutuan Baru mulai 1 Mac 2020. Saya percaya secara jujur dan ramai di luar pun tahu, kalau tidak ada penumbuhan Kerajaan Persekutuan Perikatan Nasional yang informal ni, di mana Tan Sri Muhyiddin dengan kumpulan-kumpulan ahli parlimen yang menyokong beliau daripada Bersatu dan pihak lain, kalau mereka tidak bergabung dengan pihak-pihak UMNO, PAS dan sebagainya, maka kemulut ni tak akan wujud. Tak perlu wujud, tak perlu kita bincang pada hari ini. Tapi benda tu dah berlaku. Tapi kita kena terima hakikat. Bila benda tu berlaku, kita tak boleh lari pada hakikat tersebut tanpa menuding jari. Okay? Jadi itu permulaannya. Bila permulaan itu berlaku, iaitu bila Tan Sri Muhyiddin sebagai presiden memilih untuk menawarkan dirinya sebagai Perdana Menteri, sebab pada masa itu terdapat kekosongan yang ke bawah duli yang di-Pertuan Agong perlu melaksanakan tanggungjawab beliau di bawah perkara 432 untuk melantik Perdana Menteri baru selepas atas alasan-alasan yang wajar pada masa itu, Tun terpaksa letak jawatan pada 24 Februari. So, dengan apa yang berlaku antara 24 Februari sampailah ke 1 Mac ataupun sampai 28 Februari terlebih dahulu, ada sebab-sebab yang menjuruskan Tan Sri Muhyiddin untuk menawarkan diri sebagai Perdana Menteri. Saya tidak ingin mengulas sebab-sebab tersebut sebab at this juncture, seperti saya katakan, bukan nak menuding jari kepada sesiapa. Jadi Tan Sri Muhyiddin memilih untuk menawarkan diri sebagai Perdana Menteri dan beliau telah pun dilantik sebagai Perdana Menteri mengikut perlembagaan 43 dalam kurungan 2 dan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 1 bulan Mac. Tetapi pada hakikatnya, dalam pandangan Tun Dr. Mahathir dan pihak-pihak yang betul dalam pihak parti juga, segolongan yang menyokong pendapat ini, percaya bahawa keputusan yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin tidak memperolehi atau tidak, yang pertamanya, mengikuti perlembagaan parti, kerana tidak ada fakta dan bukti yang menunjukkan bahawa keputusan besar, iaitu keluar daripada Pakatan Harapan, ahli-ahli MP Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan dan berjabat tangan atau bercantum dengan MP-MP daripada pihak Muafakat Nasional dan sebagainya menjadi Perikatan Nasional, tidak ada keputusan daripada pihak yang berkuasa untuk keluar dan kemudian cantum. Ya. Kerana dari segi perlembagaan, secara ringkasnya lah, mana-mana parti pun bukan Bersatu. Ya. Dan jangan tanya di mana khusus nyatakan keluar Pakatan Harapan, join Perikatan Nasional, kena ada peruntukan, sebab pada masa perlembagaan ini buat, tidak ada pun keperluan keluar Pakatan Harapan atau masuk Pakatan Harapan. PPBM diwujudkan untuk berjuang terhadap
Barisan Nasional. Alright? Melawan Barisan Nasional. Itu asas dia. Dan bersatu, bergabung dengan parti-parti lain dalam Pakatan Harapan untuk menjatuhkan kerajaan BN. Jadi bila PPBN ditubuhkan dengan sahnya pada 8 September 2016 itu, pada masa itu adalah untuk bekerjasama, berpakat jadi ahli Pakatan Harapan. So tak perlu dikatakan dalam perlembagaan. Ahli-ahli jadi ahli bersatu dengan penuh pengetahuan nak lawan Najib dan Barisan Nasional. Dengan penuh pengetahuan nak bergabung tenaga dengan DAP, PKR dan Amanah. Ya? Jadi itu adalah polisi yang jelas di mata setiap ahli yang menjadi ahli bersatu. Dan NPT cuma wujud lepas tu, bukan sebelum tu. So kalau nak ubah haluan, nak keluar polisi baru perjuangan bersatu mengikut Perikatan Nasional, kalau naklah, maka kenalah ada mandat daripada ahli. Mandat-mandat utama parti, polisi parti kena di bawah EGM atau AGM. Kalau tak ada masa, AGM ni setahun sekali. Tapi kalau benda tu berlaku belum ada AGM, boleh panggil AGM. Dan kalau misal kata tak sempat untuk EGM, sebab benda tu berlaku semasa ke bawah duli perlukan calon-calon yang layak, tak sempat nak panggil EGM, maka sekurang-kurangnya, saya tak kata dengan sah, ya, NPT kena buat keputusan. NPT wajib dipanggil untuk mesyuarat. Jadi inilah asas yang dikatakan oleh faksi ataupun fraksi Tun yang mengatakan tidak sah apa yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin. Okay. Kerana yang berkuasa memanggil mesyuarat itu adalah pengerusi, iaitu Tun. Sebelum kita pergi kepada siapa yang berkuasa, isu ni NPT patut dipanggil. Okay. Tapi tidak ada NPT dipanggil. Even Tan Sri Muhyiddin, dari segi fakta yang telah tersebar setakat ni, saya bukan sentuh dari segi kepribadian atau pengetahuan peribadi saya. Saya menyentuh daripada pengumuman ke semua pihak. Tidak ada mesyuarat dengan agenda utama keluar daripada Pakatan Harapan dan agenda utama lanjut untuk bercantum, berjabat tangan secara terus dengan parti UMNO ataupun PAS dan sebagainya. Jadi bila berlakunya perkara tersebut dengan kemuncaknya pada 1 Mac, maka wujudlah seperti yang Ustaz sentuh tadi, dua fraksi. Satu pihak mengatakan Tan Sri Muhyiddin telah pun melanggari peruntukan Perlembagaan Bersatu. Dan pihak Tan Sri Muhyiddin untuk berlaku adil kepada fahaman mereka, kepada hujah mereka, mereka mengatakan walau apa sekalipun apabila Tun tak bersetuju dengan keputusan menjadi kerajaan, maka kononnya fraksi Tun yang menyalahi perlembagaan. Tapi persoalan di sini adalah siapa yang buat salah dulu? Siapa yang join kerajaan dulu? Kalau join kerajaan Perikatan Nasional tak ikut perlembagaan, maka orang yang membantah tu tak bolehlah dikatakan tak ikut perlembagaan. Benar? Sebab yang salah dulu tu perlu dilihat, bukan yang kedua ni atau ketiga ni dan ke-87 ni. Tidak. That's not how law works. Ya? Undang-undang lihat siapa yang salah dulu. So itulah asas dan pokok. Dan bila benda tu berlaku, saya percaya pada peringkat awal, ya, daripada laporan-laporannya, saya percaya bahawa usaha ramai pihak pada masa itu adalah untuk melihat, terutamanya di akar umbi, ya, untuk melihat kedua-dua pucuk pimpinan yang dihormati, ya, dan disegani ini dapat menyelesaikan perkara ini dengan sebaik mungkin mengikut landasan yang perlu. Dan saya percaya ada juga usaha dibuat sama ada oleh sesepihak ataupun kedua-dua pihak. Tapi belum, benda itu tidak berjaya setakat inilah. Kita tidak tahu pada masa akan datang. Dan dari segi peribadinya, itulah sebabnya yang saya sentuh tadi. Yang selepas bertukarnya kerajaan, saya memaklumkan kepada Tun, up to you Tun. Kalau you betul-betul want to come back, atas dasar you percaya you perlu berjuang untuk negara, then only I'll come back. Sebab saya pun nak lihat sama ada dua-dua pihak ni, adakah tujuan betul untuk bercantum semula dengan membuat keputusan yang betul. Sama ada nak keluar balik daripada Perikatan Nasional ataupun nak sambung dengan Perikatan Nasional. Itu adalah keadaannya pada masa itu. Dan bila benda ni tak diselesaikan, kita nampak pada masa yang sama, saya dari segi objektifnya, saya meletakkan tarikh yang penting selepas 1 Mac adalah 16 Mac.
Kenapa 16 Mac begitu signifikan? Penting. Sebab 16 Mac, kalau kita masih ingat lagi, rakyat cuma ingat COVID. Memang 16 Mac adalah tarikh pertama apabila Tan Sri Muhyiddin, yang pada masa itu Perdana Menteri Malaysia yang ke-8, telah mengumumkan pada 16 Mac bahawa disebabkan COVID-19, seperti mana dinasihati oleh Kementerian Kesihatan yang pakar dalam bidang itu, perlu adanya PKP bermula pada 18 Mac, 2 hari kemudian. Tapi ianya tak berhenti kepada pengumuman PKP. Yang pelaksanaan cuma 18 Mac. Tapi yang penting 16 Mac ni adalah kerana pada hari yang sama terdapat suatu pengumuman, boleh dilihat pada website pendaftaran pertubuhan ROS. Terdapat pengumuman oleh ROS yang tiba-tiba pada hari itu juga membuat pengumuman ke semua pertubuhan politik tidak boleh mengadakan mesyuarat pemilihan apa sekalipun aktiviti parti sehingga 30 Jun. Boleh semak, tak tahulah selepas keluarnya video ni mungkin dia orang buang. Ya. Jadi soalannya, secara logik orang tanya, macam manalah ROS ni boleh pandai sangat? Dia lebih arif daripada Kementerian Kesihatan. Sedangkan Datuk Dr. Nur Hisham yang kita hormati bukan berada dalam ROS untuk dia tahu COVID akan berpanjangan sampai 30 Jun pada masa itu. Yang cuma dibuat daripada akan dilaksanakan 18 Mac sampai 1 April, 2 minggu. Jadi apa bacaan Tuan Hanif? Bacaan saya itu di situlah pihak-pihak lain, ya. Mungkin Tan Sri Muhyiddin tidak memainkan peranan dalam sini. To be fair to him again. Ya. Kita tidak tahu. Dan itu adalah untuk mereka selesaikan. Tapi sebagai seorang yang melihat dari sudut undang-undang, signifikannya adalah pihak-pihak tertentu telah mengambil peranan untuk melumpuhkan kebolehan mana-mana pihak mengadakan mesyuarat-mesyuarat yang perlu untuk membetulkan keadaan atau kemelut yang berlaku pada 1 Mac itu secepat mungkin mengikut perlembagaan. Tak boleh panggil mesyuarat. MPT pun tak boleh panggil. Pada masa yang sama, kalau kita ingat, 29 bahagian, kalau tak silap saya. 29 bahagian daripada 189 bahagian yang belum lagi membuat pemilihan setakat pada tarikh 16 Mac tersebut. Dan sepatutnya dilakukan sebelum 1 April. Tapi tidak dapat bersidang, tidak dapat membuat pemilihan disebabkan pengumuman ROS. Jadi, pemilihan telah pun dilumpuhkan oleh pengumuman ROS. Jadi sebarang mesyuarat juga tidak boleh dilakukan. Baca kenyataan tersebut. Dan saya nak perlu tekankan, saya minta setiap ahli yang melihat video ni, pergi baca kenyataan ROS. Jangan dengar cakap saya. Pergi baca. Dan pada masa yang sama, apabila pemilihan ataupun bahagian tidak dapat bersidang yang baki 28, semestinya lah pemilihan yang telah pun ditetapkan untuk berlangsung pada bulan April, Mei ataupun Jun ditangguhkan sampai 30 Jun. Jadi isu siapakah dia yang dipilih oleh ahli-ahli mengikut perlembagaan menjadi presidennya, timbalan presidennya dilumpuhkan untuk tempoh sampai 30 Jun. Hari ini berapa hari bulan Mei? 25. Maksud dia ada lagi 1 bulan dan 5 hari parti Bersatu dilumpuhkan. Itu yang pertama, 16 Mac. Signifikan tarikh tersebut. Sebelum daripada itu, Ya. pandangan Tuan Hanif berkaitan dengan satu cubaan memanggil mesyuarat Majlis MPT yang dijadualkan dilaksanakan di Dewan Persatuan Alumni Universiti Malaya dengan sengaja tidak memanggil Tun dan juga Timbalan Presiden Datuk Seri Mukhriz. Oh, itu bagi saya adalah satu latar belakang rentetan peristiwa yang kemudian. Ada lagi yang berlaku yang perlu rakyat dan ahli-ahli Bersatu dan rakyat di luar kena faham. Kenapa saya sentuh rakyat ni? Ramai akan tanya, ini untuk ahli ke untuk rakyat? Bagi saya, rakyat pun menganggap Bersatu sebagai penting. Sebab semasa Kerajaan Pakatan Harapan, Bersatu walaupun kecil dan muda, memainkan peranan penting dalam Pakatan Harapan sebab Perdana Menteri diterajui oleh pengerusi Bersatu. Dan sekarang ini pun, walaupun dengan Perikatan Nasional sejak 1 Mac, Perdana Menterinya adalah Presiden Bersatu. Jadi di mata rakyat di luar, whatever you want to say, you say. Bersatu adalah parti utama dalam arena politik dan tadbir urus negara sejak 19 Mei sampailah hari ini dan insya-Allah sampai bila-bila. So that's why rakyat pun nak tahu. Ini bukan kepentingan ahli saja untuk pengetahuan di luar. Balik kepada isu tentang
rentetan peristiwa yang penting. Tarikh selanjutnya yang penting adalah sebenarnya 18 Mac, 2 hari lepas 16 Mac. Dan tarikh ini penting bukan. Okey, balik kepada tarikh 18 Mac yang saya katakan rentetan peristiwa tarikh yang penting selepas 16 Mac adalah kerana pada tarikh tersebut satu surat telah dikeluarkan yang dikatakan dan telah pun diviralkan, ditandatangani oleh Tan Sri Muhyiddin sebagai Presiden. Surat itu dialamatkan kepada Tun sebagai pengerusi. Dalam surat itu secara ringkasnya ada dua isu, di mana Tan Sri memaklumkan kepada Tun bahawa kononnya beliau telah pun memberhentikan perkhidmatan Datuk Marzuki Yahya sebagai Setiausaha Agung. Dan beliau berhasrat untuk melantik Datuk Amzal Zainuddin sebagai Setiausaha Agung baru. Sememangnya pada 20 Mac, 2 hari lepas itu, saya percaya 20 Mac, Tun telah membalas surat tersebut dan mengatakan beliau tak setuju. Sebab apa? Dari segi perlembagaan, pemberhentian Marzuki Yahya ataupun pelantikan Marzuki Yahya dan Hamzah Zainuddin hendaklah dicadangkan oleh Presiden, tapi melalui rundingan dengan pengerusi. So, apa maksud rundingan dan sebagainya? Tak payah saya nak hujah lebih lanjut, tapi mesti ada peranan yang dimainkan oleh pengerusi. So, perannya bersetuju. Mesti ada peranan dimainkan. Tapi dalam pembuangan Marzuki Yahya, tidak ada peranan yang dibenarkan untuk dimainkan. Sebab surat Tan Sri pun mengatakan dia telah memberhentikan. Pemakluman sahaja. Jadi itu cuma dimaklumkan. Dan berkaitan dengan hasrat untuk melantik, Tun dah balas mengatakan saya tak setuju. Jadi itu menjadi satu isu kemelut lanjut. Bukan saja keluar daripada Pakatan Joint Perikatan Nasional, kemelut pertama dan kedua di situ. Yang ketiganya adalah pelumpuhan persidangan atau mesyuarat dan sebagainya pihak Parti Bersatu melalui kenyataan Ross. Keempatnya adalah pembuangan SUA dan pelantikan SUA baru 4A dan 4B lah kita panggil. Ini bagi rentetan peristiwa. Jadi di situ menambah lagi perbalahan fraksi ini. Nampak tak? Jadi bila bertambah lagi perbalahan fraksi ini, jangan kita lupa itu berlaku 2 hari selepas 16 Mac. Jadi adakah itu juga dirancang? Seperti mana dirancang kenyataan ROS tersebut? Bagi saya secara objektif, ia dirancang. Apakah gunanya dibuang SUA oleh Presiden 2 hari selepas diumumkan parti politik tak boleh bersidang? Supaya apa? Supaya pengerusi tidak boleh memanggil MPT. Kerana MPT walaupun kuasa pengerusi seperti yang Ustaz sentuh tadi, kena dipanggil. Ahli MPT 30 orang lebih. Sekiranya ianya dipanggil oleh pengerusi, adakah majlis ataupun mesyuarat itu dikira sah? Kalau dibenarkan dipanggil oleh pengerusi, sebetulnya, kalau dibenarkan dipanggil oleh pengerusi, maka ianya menjadi mesyuarat yang sah. Dan apa yang perlu dibincangkan pada masa itu, iaitu setakat pada 16 Mac dan 18 Mac, boleh dibincangkan melalui agenda. Kalau semua pihak dalam MPT tersebut, MPT yang sah lah, bukan protem-protem ketua perhubungan negeri. Mereka sebenarnya hadir, saya difahamkan, sebagai pemerhati. Mereka tiada kuasa di bawah perlembagaan untuk mengundi, tiada. Itu pun satu kemelut yang berlaku dan diada-adakan. So, ketua Persatuan Negeri tidak mempunyai undi, mereka tidak dikira dalam. Mereka bukan MPT. Alright. Tidak ada ketua perhubungan negeri yang boleh dilantik sebagai ahli MPT dalam perlembagaan. Kalau mereka dipilih melalui pemilihan yang akan datang, itu cerita lain. Okay. Tapi setakat pada Februari, Mac dan sehingga sekarang, mereka hadir untuk benefit mereka tahu sebab parti baru ditubuhkan. MPT boleh menjemput mana-mana pihak. Saya pernah dijemput. Saya bukan saja bukan MPT, saya bukan ahli untuk isu perundangan. Apabila MPT percaya mereka perlu pendapat perundangan, maka pada peringkat awal penubuhan, peringkat pilihan raya dan sebagainya, dan masalah ROS, saya dijemput untuk memberi pandangan sebagai pemerhati. Tapi keputusan saya tak ada hak nak angkat tangan atau mengatakan keputusan ni saya tak nak ikut sebagai peguam. Itu bukan hak saya. Jadi di situlah ya, kalau Tun dibenarkan panggil sebagai pengerusi MPT, maka persidangan itu sah.
tapi tidak berpeluang. Kerana apa? Sebab pada masa itu dah ada kemelut. Nak panggil melalui SUA mana? Ada 2 SUA. Bagi saya, dari segi perundangan ada satu sahaja yang sah. Tapi dari segi fakta yang kucar kacir ni, ada 2. Sebab Presiden iktiraf yang kedua. Pengerusi iktiraf yang pertama. Jadi, di antara pucuk pimpinan ni ada perbalahan. Disebabkan berlanjutan daripada 27-28 Februari dan 1 Mac. Tiada sebelum itu. Kalau ada pun 23 Februari. Saya dah tinggalkan itu, saya dah sentuh perundangan saya dan perlembagaan parti. Jadi di situlah menjadi 4A dan 4B yang saya sentuh tadi. Dan apabila telah dikeluarkan surat, pengurusi nak panggil mesyuarat pun, dia kena panggil ikut perundangan. Tun pun, kalau nak panggil mana-mana mesyuarat, nak panggil EGM sekalipun, dia kena ikut perlembagaan. Tapi bila dah ada fraksi yang berbeza, dan secara sebenarnya, faktanya sekarang, walaupun saya rasa sedih dan saya rasa pelik, tapi politik macam itulah. Fraksi Tan Sri, walaupun presiden, nampak lebih ramai, lebih kuat. Tapi fraksi itu nampak kecil. Kenapa? Itu yang balik sentuh kepada perjuangan yang jujur dan ikhlas. Kalau ahli MPT, nampak seolah-olah mereka nak sinambungkan isu jawatan mereka dalam kerajaan persekutuan, dalam kementerian masing-masing ataupun GLC dan sebagainya. Maka mereka akan bagi hujah-hujah yang memihak mereka lah. Bagi tujuan untuk menjadi fraksi Tan Sri. Nah, saya tak sentuh Tan Sri di sini sebab Tan Sri pada masa dia menawarkan diri sebagai Perdana Menteri, dia mungkin ada sebab kukuh. Tapi we talking about after that. Kenapa yang lain saya sebut di sini secara khusus Razi Jidin. Saya sentuh Rina Harun, Pak Wan kereta terbang. Ya, saya juga sentuh dengan isu Hamzah Zainuddin. Tapi Hamzah Zainuddin ni masuk Bersatu selepas jatuhnya Barisan Nasional. Di mana keberanian dia untuk menegur kemungkaran? Dan adakah beliau join Bersatu semata-mata untuk berjuang? Saya, daripada apa yang saya lihat, dok. Saya terus terang di sini. Kalau nak saman, silakan. Sebab saya tak penting. Perjuangan yang penting. Dan jika, seperti yang dikatakan tadi, jikalah Tun nak memanggil mesyuarat, maka dia kena ikut landasan undang-undang. Dia kena cukup quorum. Dia kena make sure kata SUA yang wujud tu adalah SUA yang akan panggil mesyuarat dengan betul. Dan kalau Tun dan Tan Sri sekalipun, atau fraksi Tun dan fraksi Tan Sri sekarang membuat apa-apa langkah lanjut selepas ini, maka mereka kena pandukan kepada perlembagaan. Sebab apa tahu, Ustaz? Kalau mana-mana pihak nak melaksanakan hak, memelihara hak mereka yang betul, gagal mematuhi perlembagaan Bersatu dan perkara itu dipertikaikan di ROS, dan ROS berpendapat pada masa itu bahawa pertikaian itu tidak dapat dilupuskan dan ada kesalahan perlembagaan, Bersatu terdedah kepada risiko diniah daftar. Bubar. Adakah kita, saya bukan ahli tapi pejuang, adakah kita yang jadi ahli ni, yang mendengar dan mengikuti perkembangan kemelut Bersatu, inginkan parti dibubar? Yang berjuang betul-betul ni, yang mana yang masuk untuk mengamnokan Bersatu, mungkin tak kisahlah, mereka boleh kembali semula ke dalam. itu pun kita kena faham. Kalau ada pihak yang tak mengikut perlembagaan, adakah niatnya untuk membubarkan Bersatu? Fraksi Tun memang nak ikut undang-undang sebab sayang lagi kepada perjuangan Bersatu. Apa gunanya tubuhkan parti untuk berjuang dan menerajui kerajaan sekarang ni, dulu pun menerajui kerajaan, nak dibiarkan dibubarkan? Tapi tanyalah kepada fraksi yang menyokong Tan Sri, mereka-mereka yang memberi nasihat dan mengambil tindakan-tindakan yang jelas, yang apabila kita sampai kepada tahap 5 dan sebagainya,
berterusan berlanggaran dengan perlembagaan parti. Ya. Isu yang kelima ataupun tahap kelima daripada isu pembuangan Marzuki Yahya sebagai SUA dan kononnya pelantikan yang dipertikaikan oleh pengerusi berkaitan Hamzah Zainuddin, saya rasa tarikh lanjutnya adalah pada 10 hari bulan Mei yang baru ini. Nah, di antara 18 Mac sampai 10 Mei ada sedikit lull, iaitu ada sedikit kesunyian. Vacuum, betul, tepat sekali. Vacuum sikit tentang pergelutan yang nyata. Mungkin sebab pihak-pihak yang menasihati dan melakukan tindakan di fraksi Tan Sri masih belum tentu apa mereka nak buat. Dan mereka tahu kalau apa sekalipun dia orang buat salah dari segi perlembagaan, sebab besar kemungkinan tidak mematuhi perlembagaan. Fraksi Tun pun tidak buat sebab fraksi Tun tidak perlu buat benda yang boleh yang tidak mematuhi perlembagaan. Mereka nak ikut perlembagaan. Pasal tu Tan Sri Tun pada masa itu tak rujuk pun perkara ini kepada ROS sehingga 10 hari bulan Mei. Datuk Marzuki Yahya tidak merujuk pada masa itu pembuangannya sebagai SUA yang salah kepada ROS. Kerana masih mengharapkan perkara ini diselesaikan secara aman dan damai. Dalaman sahaja. Dengan dalaman. Ya. Jadi 10 Mei apa yang berlaku? I think perkara ini pun kita tahu. Pada 10 Mei, satu notis telah dikeluarkan. Yang dikeluarkan tanpa tanda tangan tapi di bawah nama Setiausaha Kerja Kapten Suhaimi Yahya. Jadi notis itu memanggil mesyuarat MPT tanpa menjemput Tun Pengerusi dan Datuk Seri Mukris, Timbalan Presiden. Nah, saya telah pun mengutarakan bantahan-bantahan apabila terdedahnya notis tersebut dan telah menulisnya di Facebook saya. Saya percaya telah dipetik juga oleh laporan Malaysian Insight, tak silap saya. Dan selepas keluarnya laporan saya melalui Facebook, lebih kurang 20 minit atau setengah jam, saya dimaklumkan terdapat notis lanjut dikeluarkan oleh Kapten Suhaimi membatalkan mesyuarat tersebut pada hari esok. Iaitu dijadualkan pada 11 Mei. Pokoknya di sini, yang pertama, ROS telah pun dalam bahasa mudah yang mengharamkan apa-apa aktiviti ataupun perjumpaan mesyuarat pertubuhan politik melalui kenyataan 16 Mac. ROS adalah suatu jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Setiausaha Agung yang dipertikaikan, yang dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin adalah Hamzah Zainuddin yang merupakan Menteri Dalam Negeri. Kalau institutnya, jabatannya yang mengeluarkan pengharaman aktiviti mesyuarat parti, bagaimanakah parti dia sendiri boleh memanggil MPT meeting tanpa mana-mana pelepasan atau kebenaran daripada ROS? Yang mana jika ada, perlu mereka tampilkan bersama dengan notis 10 hari bulan. Maka itu kan persoalan yang besar, kenapa ia khusus dan juga khas kepada Bersatu. Betul, tepat sekali. Saya tak perlulah sentuh kesalahan mereka dalam tidak menjemput Tun dan Datuk Seri Mukri sebab saya telah lebarkan dalam pendapat saya. Salah. Mereka ahli anggota MPT. Semua MPT kena dijemput. Katakanlah seperti yang dipercayai pada masa itu ada ura-ura untuk membuang, melucutkan keahlian kedua-dua individu tersebut, dan mungkin Datuk Marzuki melalui mesyuarat tersebut. Dari segi perundangan, semua ahli mesyuarat, kalau syarikat lah contohnya, ada 5 orang ahli pengarah dan seorang ini dipercayai melakukan kesalahan, mencuri duit syarikat. Right? Dan sebelum syarikat membuat laporan polis dan membuang dia daripada lembaga pengarah, mereka memanggil mesyuarat sebab lembaga pengarah kena buat keputusan. Bila menjemput, dia kena jemput ahli lembaga yang dipercayai melakukan kesalahan. Pada masa buat keputusan tu, dia kena minta orang tu keluar. Itu caranya, basic. Tak perlu ada ditulis secara khusus pun. Basic law. Rakyat Malaysia mempunyai hak sebagai rakyat Malaysia. Tak perlu ditulis. Kalau dah rakyat Malaysia, segala hak rakyat Malaysia automatik kepada kita. Perlu ditulis ke? Tak perlu. Jadi, benda ni
Kalaupun niat nak buang, kena jemput dulu, bagi tahu agenda. Jadi di situ kita dah sentuh. Dan itu memang salah, walau apa sekalipun telah dibatalkan. Memang selanjutnya lepas itu, kita pun tahu, mulai pada 12 hari bulan Mei, ada beberapa ahli dan pemimpin-pemimpin bahagian, tak silap saya, yang telah pun memajukan surat aduan rasmi terhadap tindakan Kapten Suhaimi mengeluarkan surat tersebut dan juga meminta lembaga disiplin untuk menyiasat siapakah mereka yang telah mengarahkan Setiausaha Kerja untuk mengeluarkan notis yang salah tersebut. Dan isu di sini bukannya tak jadi apa mesyuarat dah batal. Kenapa jadi isu? Isunya bukan jadi tak jadi mesyuarat. Itulah pun dipanggil. Yes. Kenapa dipanggil? Kenapa dipanggil tak ikut perlembagaan? Bila dipanggil tak ikut perlembagaan, niat jahat itu telah terserlah. Dan itu adalah pelanggaran isu disiplin. Pelanggaran. Bersambung daripada tadi, berkaitan dengan isu panggilan mesyuarat yang telah dibatalkan. Biarlah pihak lembaga disiplin yang diterajui oleh siapa nama Tan Sri Megat Najmuddin membuat suatu analisa dan membuat tindakan lanjut. Sebab menjadi tanggungjawab lembaga disiplin untuk memberi jawapan kepada setiap aduan. Kalau diambil tindakan ataupun tidak sekalipun. Tidak boleh berdiam diri. Dan lembaga disiplin, selagi tidak melebihi 20 orang, masih mematuhi SOP PKPB untuk panggil bersidang. Dibenarkan. Semestinya dibenarkan sebab itu adalah tindakan disiplin dalaman. Bahkan itulah tu keperluan untuk mereka. Keperluan. Jadi kalau berdiam diri atas alasan COVID-19, seperti mana Dewan Rakyat bersidang cuma untuk titah diraja dengan penuh hormatnya, itu alasan yang tidak boleh terpakai. Jadi kita tunggu perkembangannya. Dan memang di atas arahan ramai daripada mereka yang telah menghantar aduan pertama, dan saya akan sentuh aduan kedua sekejap lagi, saya telah diarahkan untuk mewakili mereka. Dan di atas arahan mereka, saya telah memajukan sepucuk surat kepada Tan Sri, pengurusi lembaga tata tertib, memberi beliau notis supaya dalam tempoh 7 hari daripada tarikh saya keluarkan surat tersebut, iaitu hari Khamis yang lalu, untuk memaklumkan kami sebagai peguam pengadu-pengadu apakah tindakan lanjut, status dan tindakan lanjut. So lepas pada itu saya akan mengambil arahan di atas nasihat saya, kemudian nanti jika ada tindakan lanjut yang akan dibawa. Sebab kalau mana-mana institusi, mana-mana pertubuhan dikatakan telah gagal melaksanakan tugas, maka institusi tersebut boleh dirujuk kepada ROS. Malangnya, jangan kita lupa, risikonya adalah kalau ROS berpendapat institusi tersebut telah memang gagal, maka boleh juga pembubaran berlaku disebabkan lembaga disiplin tidak ingin memberi maklum balas kepada aduan rasmi oleh ahli-ahli. Ini adalah perkara yang terletak di gelanggang belah sana untuk mematuhi keperluan perlembagaan. Dan saya memberi saranan ini daripada awal. Jangan pula dituduh ahli-ahli yang membuat aduan yang menyebabkan bersatu dibubarkan. Sebab ini bermula daripada kesilapan pihak-pihak tertentu yang tidak ingin mematuhi perlembagaan Parti Bersatu. Jadi selepas pada itu yang kelima, 10 hari bulan 5 dan berlanjutan 10 hari bulan 5 lah, 2020. Dan ada juga pada masa yang sama, seminggu selepas itu, saya dihubungi oleh ahli-ahli dan pucuk pimpinan bahagian-bahagian tertentu, terutamanya daripada Kedah, yang memaklumkan bahawa mereka telah diminta mendapat arahan daripada pihak tertentu daripada sekretariat melalui poster WhatsApp yang dihantar kepada saya, meminta mereka bersidang bagi tujuan meluluskan usul-usul pemecatan keahlian Tun Datuk Seri Mukris dan Marzuki Yahya. Maksudnya ada, ia terancang. Apa yang ditampilkan kepada saya nampak seperti ada usaha ke arah itu pula selepas NPT tidak dipanggil. Sama ada itu rancangan ataupun tidak, maka saya telah keluarkan satu kenyataan. Pada 20 hari bulan 19 hari bulan masuk kepada awal pagi 20 hari bulan Mei yang lalu, yang telah keluar video dalam tempoh 4 minit, di mana saya telah menyatakan itu adalah salah. Bahagian atau cawangan atau MPT pun tidak berkuasa
untuk membatalkan atau melucutkan keahlian mana-mana ahli. Apatah lagi yang memegang jawatan pengurusi maupun timbalan presiden ataupun setiausaha agung. Tidak boleh. Prosedurnya adalah diletakkan di bawah Fasal 10 yang berkait dengan Fasal 23 Lembaga Disiplin. Okey. Jadi di tahap ini, kalaulah apa yang dinyatakan melalui video tersebut di atas permintaan ahli, bukan saya secara peribadi nak volunteer nasihat tanpa ada asas. Saya diminta pandangan oleh ahli-ahli yang menganggap saya untuk memberi pendapat undang-undang. Dan saya menyatakan dengan jujur dan objektif. Tapi sejak pada itu sampai sekarang 25 hari bulan Mei, belum ada apa-apa kenyataan daripada Sekretariat PPBN bahawa tidak ada pun arahan diberi. Kalau tiada apa-apa pengumuman macam itu, logiklah kita menganggap memanglah ada. Pasal itu awak berdiam diri. Itu pun satu perkara yang akan ditampilkan jika perlu. Di atas isu ini, mereka menyatakan bahawa di perkara 10.2.3 yang mana tatkala Tun bersama dengan 4 lagi ahli Parlimen Dewan Rakyat PPBM yang berada duduk di kerusi bebas dalam sidang Dewan Rakyat 18 Mei yang lalu, mereka kata adalah satu cubaan untuk bersama ataupun akan menyertai Pakatan Harapan, iaitu parti yang berbeza, dan itulah yang melayakkan mereka menjustifikasikan pemecatan mereka. Apa komen Tuan Ali? Baik. Terima kasih atas soalan tersebut, sebab Ustaz, soalan itu tepat pada masanya. Saya baru nak berganjak daripada isu kelima, dari isu kelima ke isu keenam. Dan isu keenam adalah isu yang ditanya, iaitu peruntukan Pasal 10.2.3 Perlembagaan Parti. Ianya berlaku pada 18 hari bulan Mei, iaitu pada tempoh yang sama. Malam tu yang keluar arahan, kononnya arahan daripada pihak Sekretariat untuk usul-usul tersebut. Atas dasar apa yang Ustaz nyatakan tadi, bahawa memandangkan Tun telah mengumumkan terlebih dahulu dan kemudiannya pada 18 Mei telah duduk di kawasan pembangkang, maka dianggap, adakah ianya boleh dianggap sebagai menyertai atau menjadi ahli parti yang lain, iaitu Pakatan Harapan. Nah, inilah isu kelima. Sebab yang pertamanya, kita kena faham, bukankah isu keluar daripada Pakatan Harapan menjadi satu isu pertikaian? Manakah buktinya keluar daripada Pakatan Harapan setakat ini? So, kalau belum ada bukti, dan kalau ada pun bukti itu tak sah di bawah perlembagaan, maka manakah isu dia duduk dengan pihak yang salah? Bukankah Tun duduk dengan pihak yang betul? Dan bukankah mereka yang duduk dengan Barisan Nasional tu yang sebenarnya, kalaulah betul tafsiran mereka menyertai atau menjadi ahli di bawah Fasal 10.2.3, adalah terpakai kepada ahli-ahli Dewan Rakyat di fraksi Tan Sri Muhyiddin. Dalam bahasa Inggeris ada satu statement atau satu ungkapan, what's food for the geese is food for the gander. Apa yang awak hujahkan terpakai kepada diri awak sendiri. Meludah ke langit, terkena batang hidung sendiri. Itu yang pertama. Yang keduanya, Tun duduk di Parlimen sebagai Dewan Rakyat, ahli Dewan Rakyat. Dan Tun telah umumkan very clear statement dia seminggu lebih kurang sebelum persidangan, di mana dia mengatakan, saya tidak akan duduk bersama dengan Perikatan Nasional ataupun bersama dengan Bersatu dalam Perikatan Nasional. Tidak dinafikan ada kenyataan itu. Dia menekankan lagi, dia akan duduk di kerusi pembangkang dengan Pakatan Harapan, tapi bukan bersama Pakatan Harapan. Kenapa tak faham bahasa Melayu yang mudah? Lepas itu ada pula orang yang katakan bahasa Melayu bukan bahasa ibunda saya. Jadi pokoknya di sini, fahamlah, Parlimen tidak berfungsi atas konsep parti politik. Saya dah tekankan benda ni dari segi perundangan. Tidak ada fasal-fasal atau perkara-perkara dalam perlembagaan persekutuan, iaitu yang paling tinggi, mengatasi perlembagaan PPBM sekalipun. Tidak ada perkara yang mengatakan politik langsung.
ahli Dewan Rakyat 222 yang dipilih oleh rakyat duduk mengikut apa yang dipercayai adalah perwakilan mereka. Tapi tak semestinya parti politik. Dan speaker Dewan Rakyat pun tahu ada pertikaian dalam Bersatu daripada laporan media yang suka nampak wajar merujuk kepada pertikaian Bersatu sebab Bersatu parti yang penting. So dia tahu ada masalah ni dan Dewan Rakyat benarkan. Apa masalahnya? Kalau Dewan Rakyat tak benarkan, itu menjadi isu perlembagaan pula. Dan Tun yang ketiganya, Tun dan beberapa mereka yang lain bersama dengan Tun duduk di situ. Adakah mereka menjadi ahli Pakatan Harapan? Sedangkan Pakatan Harapan tidak membuka keahlian kepada ahli individu. Nak jadi ahli pakatan, kena menjadi ahli parti komponen pakatan. Itu pun kena faham. Yang keduanya, adakah Tun dan yang lain bersama Tun memasuki menjadi ahli DAP? Tidak. Ahli PKR ataupun amanah? Tidak. Jadi bagaimanakah dikatakan mereka menyertai parti tersebut atau menjadi ahli untuk mengatakan kononnya 10.2.3 ni terpakai. Tujuan 10.2.3 ni dimasukkan adalah kalau dalam keadaan seorang ahli, tak kisahlah sama ada masa pilihan raya ke, selepas pilihan raya ke, apa ke, dia buat pengumuman atau mengambil tindakan yang clear, dia telah pun menjadi ahli parti lain. Dan parti itu pun selogiknya mestilah daripada Barisan Nasional. Kalau ahli PPBM dan PPBM masih dalam Pakatan Harapan, dia keluar, dia join contohnya PKR dan apa nama ni ataupun Amanah dan Bersatu tak nak buat isu sebab parti komponen Pakatan Harapan, maka tak terpakai pun automatik ni. Jadi isunya adalah bila you keluar parti PPBM dan menukarkan perjuangan you melalui join parti tersebut. Pasal itulah diwujudkan 10.2.3. Tapi automatik ni tak seautomatik yang dipaham oleh orang biasa. Mesti ada pihak yang membuat keputusan berlandaskan kepada fakta yang wujud. Adakah ia tergolong dalam intipati 10.2.3? Mesti ada pihak yang buat keputusan. Dan dari segi perlembagaan, saya secara objektif mengatakan pihak yang wajar buat keputusan itu adalah lembaga disiplin. Maksudnya, kalau ada pihak yang mengatakan Tun tak wajar duduk dengan pihak pakatan, sepatutnya nak tak nak duduklah dengan pihak apa nama ni Perikatan Nasional ataupun duduk sebelah Bersatu, sebelah Tan Sri Muhyiddin ataupun sebelah Pak Wan atau Rida Harun ya. Kalaupun itu hujah mereka aduan mereka, aduan tu kena dihantar kepada lembaga disiplin dulu. Di mana dia aduan? Tidak ada pengumuman daripada mana-mana ahli. Sedangkan kebersalahan keluarkan notis 10 Mei, lebih daripada 50 ahli yang saya terima setakat ni telah membuat aduan. Tak ada satu ahli pun Bersatu yang berani buat aduan mengatakan Tun telah keluar parti kepada lembaga disiplin. Datuk Marzuki, Datuk Seri Mukri telah keluar parti. Tak ada. Macam mana dia? Katalah saya nak ambil bagi peluang untuk berlaku adil kepada pihak sana, mengatakan bukan lembaga disiplin. Tapi kalau bukan lembaga disiplin, pihak mana buat keputusan? Sekurang-kurangnya MPT. Sebab MPT selain daripada Mesyuarat Agung ahli-ahli yang membuat keputusan polisi utama yang kita nyatakan keluar Pakatan Join Perikatan Nasional, yang kedua adalah MPT. So mana dia Mesyuarat MPT yang mendengar fakta? Pertamanya menjemput Tun juga, menjemput Datuk Mukris dan untuk hadiri mesyuarat dan mendengar fakta dan memutuskan itu tergolong dalam fasa 10.23, duduk di sana dalam Dewan Rakyat adalah menyertai parti lain daripada PPBM, adalah menjadi ahli parti. Mana mesyuarat MPT? Ya. Automatik ini bermaksud kena trigger, kena tercetus suatu fakta, yang tercetus fakta kedua, barulah automatik. Fakta pertama, kena keluar parti, join parti lain. Tercetus yang kedua, kena ada keputusan oleh pihak yang diberi kuasa di bawah perlembagaan bahawa fakta yang pertama tersebut tergolong sebagai automatik. Ditafsirkan sebagai itu. Yes. Masa maju mudah kan? Tak apalah siapa yang buat
rumusan tentang pengambilan tindakan kononnya jika ada terhadap Tun dan sebagainya, saya bagi dia sebagai nasihat perundangan yang percuma. Selama ini pun nasihat saya kepada PPBM alhamdulillah percuma selama ini. Jadi mungkin kalau kita boleh untuk satu soalan yang selalu diputarkan dan dipertanyakan, Tun Daim Zainuddin telah pun memberikan respon beliau. Dan ini pula saya mahu bertanyakan kepada Tuan Hanif. Mereka nyatakan bahawa pusat sentral kepada masalah ini adalah peletakan jawatan Tun sebagai Perdana Menteri dan juga pengerusi Bersatu. Jadi perlulah dipersalahkan Tun. Adakah itu satu argumen yang valid ataupun ia adalah sebenarnya membutakan mata terhadap fakta yang berbeza? Sebagai seorang peguam, ya Ustaz, saya perlu objektif. Dan dalam objektif, saya tidak akan mengatakan hujah itu valid atau tidak. Valid atau tidak akan diputuskan oleh forum berkenaan. Sama ada ROS ataupun mahkamah kelab. Tapi hujah itu tak kuat. Sebagai peguam saya nyatakan. Kerana apa? Bila Tun meletak jabatan pada 24 hari bulan Februari 2020, lebih kurang 1.5 hari. Baik. Apakah alasan Tun letak jabatan? Sebab parti dia secara khusus Bersatu tidak menyokong beliau. Bilakah fakta menunjukkan Bersatu tidak menyokong beliau? Ataupun adakah itu satu rekaan Tun semata-mata? Tidak. Parti itu tidak menyokong Parti Bersatu. Majoriti dalam Parti Bersatu, terutamanya MPT pada masa itu, terbukti tidak menyokong Tun pada 23 hari bulan Februari, 1 hari sebelum letak jawatan. Masa bila? Seperti yang kita dimaklumkan, terdapat mesyuarat MPT pada pagi hari Ahad 23 Februari, di mana ahli MPT mendesak Tun dan meminta keluar pada masa itu. Ada pihak sana mengatakan bahawa terdapat keputusan, sedangkan Tun dan pihak-pihak tertentu mengatakan tidak ada keputusan keluar. Mandat itu diberikan kepada beliau. Mandat itu diberikan kepada beliau untuk membuat keputusan. Dan ada recording atau rakaman audio yang sahih atau tak sahih, saya tidak akan komen sekarang ni. Sebab itu sekiranya pergi ke tahap lanjut yang mengatakan di mana terdengar suara seperti mirip kepada suara yang kita biasa dengar melalui ucapan-ucapan Tan Sri Muhyiddin yang mengatakan kita beri seminggu. 23 campur seminggu 7 hari is 30 Februari. Februari tak ada 30, tapi tahun ni ada 29. Jadi jadinya 1 Mac. Itu tempohnya. Tapi keputusan untuk keluar parti diumumkan pada masa 24 Februari, 23 dan 23 Februari. Berlanjutan lagi selepas itu 24 dan 25. Maka mungkin jadi Tun, saya nak sudahkan jawapan. Tun serahkan surat jawatan selepas pengumuman melalui presiden untuk keluar parti, atau kenyataan presiden, kenyataan kononnya keputusan MPT untuk keluar pada 23 Februari. Jadi sebelum Tun melepaskan jawatan, ada latar belakang fakta yang menunjukkan Parti Bersatu tidak menyokong keputusan dia untuk terus. Dan bila beliau hilang mandat parti sendiri, tidak menghormati beliau, maka sebagai seorang Perdana Menteri yang mematuhi konsep kedaulatan undang-undang, rule of law, mana mandatnya untuk terus sebagai pemimpin parti pada masa itu? Oleh kerana itulah, bukan saja dia letak jawatan, pada masa itu beliau masukkan surat letak jawatan pengurusi parti, yang kemudiannya kita telah pun sampaikan melalui statement saya sebelum ni, kenapa surat peletakan jawatan tersebut tidak lagi relevan di atas latar belakang terlaku. Saya tidak ingin ulanginya. Bahkan perhimpunan di syaratan itu sendiri adalah satu pelambangan isyarat yang cukup jelas. Mereka tidak mempedulikan Tun sebagai pengerusi dan kehilangan dan Tun merasakan kehilangan mandat sebagai seorang demokrat di situ. Saya rasa bukan saja isu perlembagaan ataupun isu simbol. Saya rasa fakta. Dari segi undang-undang ia dilihat sebagai fakta. Bila keluar rentetan-rentetan peristiwa yang disokong oleh fakta, oleh saksi kelak nanti, maka mahkamah menerima sebagai fakta. Asas keluarnya Parti Bersatu menjadi pencetus kepada peletakan jawatan.
Jadi permasalahan dan kemelut Parti Bersatu tidak berpunca pada hakikatnya melalui peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri. Berlaku di atas pihak dalam Bersatu yang menyatakan melalui tindakan mereka bahawa mereka tiada kepercayaan dengan keputusan Tun. Itu efek dia. Dan kalau tiada kepercayaan kepada pihak Tun, maka bagaimanakah Tun nak meneruskan jadi Perdana Menteri selaku pengerusi Bersatu? Itu adalah prinsip kedaulatan undang-undang yang akan dihujahkan kelak. Jadi itu adalah kita jelas bahawa ia bukan kesalahan mutlak kepada Tun, tetapi ia adalah rentetan daripada event dan kejadian-kejadian yang membawa menekan Tun untuk meletakkan jawatan. Betul dan tepat, dan saya akan tambah di sini, bukan kesalahan mutlak Tun. Tak ada kesalahan Tun langsung. Okey. Ini bukan kesalahan Tun, kesalahan Rephrase peristiwa yang berlaku. Baik. Jadi kita kena faham rentetan peristiwa tersebut, dan dari sudut perundangan mengikut konsep bagaimanakah seorang menjadi Perdana Menteri, bagaimanakah beliau hilang kepercayaan parti, bagaimanakah beliau hilang kepercayaan di Dewan Rakyat dan sebagainya. Itu kita kena faham. Dan mahkamah jika perlu kelak akan membuat keputusan berpandukan perkara-perkara ini. Jadi balik kepada isu yang ke-6, iaitu isu bersangkut dengan Tun duduk di Dewan Rakyat bersama dengan Pakatan Harapan, dan ura-ura kononnya itu menjadi suatu perkara yang menjadikan automatik gugurnya keahlian Tun dan ahli-ahli Dewan Rakyat lain di pihak Bersatu di bawah 10.2.3. Tiada asas. Tiada asas. Ya, tiada asas sama sekali. Dan di sini kan ramai juga mengatakan kalau tiada asas dan tapi jelas pihak daripada fraksi Tan Sri cuba membangunkan perkara-perkara ini untuk melucutkan jawatan Tun Marzuki dan juga Dato' Mukhlis. Kenapa tidak ada tindakan diambil oleh Tun? Kenapa dia tak pergi mahkamah? Ramai tanya. Senang jawapannya. Kan daripada awal saya bercakap, Tun ni berjuang ikut Lunas undang-undang. Dan dia tahu risikonya. Bahawa kalau nampak jelas ada pertikaian dalam parti, ROS boleh buat keputusan mudah untuk bubarkan Parti Bersatu. Sedangkan ada dalam golongan-golongan dalam fraksi Tan Sri yang mungkin nak Tun buat perkara ini. Dan insyaAllah Tun tak akan mengambil langkah yang tidak perlu. Kerana apa? Kalau dia pergi ke mahkamah sekarang untuk menghalang pelucutan jawatan, maka dia telah melanggar peruntukan 10.2.6 perlembagaan, iaitu pergi ke mahkamah, gugur ahli. Dan bila dia pergi ke mahkamah, akan ada pengumuman Tun telah pergi ke mahkamah. Seautomatiknya dialah yang telah menyebabkan jatuhnya ahli, bukannya dia. Buat apa kita ataupun pihak Tun hendak mengambil langkah yang meletakkan dia dalam keadaan yang lebih mudarat. Sekarang melalui apa yang telah dilakukan oleh fraksi yang menyokong Tan Sri, beliau telah diletakkan dalam kuasa minoriti. Kerana ada ahli-ahli Bersatu yang menyokong Tan Sri disebabkan kepentingan peribadi mereka, yang perlu jika diselesaikan kemelut ini diberi pengajaran oleh ahli-ahli kelab. Itu saya serahkan kepada ahli. Tapi ini hakikatnya. Jadi bila you pengerusi tapi kuasa ditarik secara salah, maka bagaimana you nak panggil MPT? Bagaimana you nak lucutkan kuasa Presiden melalui aduan kepada lembaga disiplin? Bagaimana you nak suruh lembaga disiplin buat keputusan? Bagaimana you nak tengok parti ini ke jalan yang betul? Sebaiknya adalah untuk menunggu fraksi Presiden mengambil langkah yang betul, yang jujur dan ikhlas untuk menunjukkan bahawa mereka sebenarnya ingin menyelamatkan Parti Bersatu. Dan sepatutnya langkah-langkah itu mestilah terserah. Sedangkan pada masa ini, dan saya selalu nyatakan benda ini sebab itu hakikatnya, apabila kita dilanda COVID-19 dan kita tahu betapa pentingnya PKP, PKPD, PKPB sekarang ni, semuanya untuk keselamatan dan kesejahteraan kita. Tapi bila kerajaan suruh kita ikut, Kerajaan Perikatan Nasional sekarang ni, kita cuba ikut, mungkin ada segolongan minoriti yang melanggar PKPB dan sebagainya. Tapi di sebalik itu, kerajaan sendiri seolah-olah bermain politik di belakang tirai COVID-19 dengan
mengeluarkan notis mesyuarat, dengan menyuruh bahagian-bahagian memanggil Pemecatan. untuk buat usul, pemecatan Setiausaha Agung, right? Dan juga perkara-perkara melantik orang-orang untuk menyokong kerajaan sekarang ni melalui jawatan-jawatan MJLC dan sebagainya. Jadi daripada situ, takkan ahli tak nampak siapa yang sebenarnya melanggar PKP. Berpolitik ketika COVID. Yes. Siapa yang melanggar PKP? Kita cuba nak elakkan pergi berraya, berziarah raya dengan tak lebih 20 orang. Tapi kenapa post cabinet meeting dipanggil lebih 20 orang sampai sekarang ni perlu kesian malam ni kita kena lihat Perdana Menteri kita di kuarantin. Kenapa post cabinet meeting tidak dihadkan kepada kurang 20? Ini boleh ditanya. Saya bukan mensyorkan apa-apa, tapi saya mencadangkan fakta yang wujud. Saya lihat secara objektif tanpa mengambil pihak. Dan seperti tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar dan melihat rakaman ini, yang Ustaz pun tahu, dalam isu perundangan, bila saya perlu bertelagah ataupun berfikiran berbeza dengan Tun, saya sampaikan dan beliau hormati. Ada perkara yang dibangkitkan seolah-olah saya bercanggah semuanya berhubung dengan isu pelepasan Riza Aziz, sedangkan tiada perbalahan pun. Tapi saya menyatakan di mana perkara yang betul dari segi perundangan. That's me. Malangnya untuk setengah orang, that's Hanif Khatri. Sebab saya tak penting. Tapi saya hendakkan melalui soalan apa yang tanya oleh Ustaz tadi, saya dengan jujur hendakkan rakyat di luar dan terutamanya ahli-ahli bersatu, tak kisah fraksi mana, faham. Kalau nak jadi ahli, telaahlah, hadamlah, fahamlah perlembagaan anda. Kalau tak faham, tanyalah peguam-peguam yang jujur dan ikhlas yang pernah membantu perjuangan dan masih membantu perjuangan bersatu pada masa penubuhan di negeri masing-masing. Tanya. Atau tanya peguam luar, tak dihalang. Tanya juga peguam-peguam yang bukan beragama Islam, bukan Melayu, selagi mereka memberi pendapat dari segi undang-undang. Siapa yang betul dan siapa yang salah. Jangan tuding jari membabi buta. Saya rasa selama tempoh kita berbual ni, saya percaya, betulkan saya kalau saya salah. Ada tak saya menuding jari kepada Tan Sri? Tidak. Sebab saya percaya pada masa itu, beliau percaya pada masa awal, 26 Februari, 25-26 Februari sampai 1 Mac. Tapi orang di kelilingnya sekarang ni, yang mempunyai kepentingan peribadi mereka, tak mau hilang jawatan, pangkat, dan nak menggunakan kedudukan mereka dalam Perikatan Nasional untuk memanjat tangga politik. Kerana ramai juga daripada mereka datangnya bukan masa perjuangan deklarasi rakyat, bukannya masa penubuhan. Selepas kejatuhan Barisan. Selepas tepuk dada, tanya selera. Siapa yang makan cili, dia wajib rasa pedasnya sekarang. Dan inilah ahli kena faham. Dan ahli kena bersuara. Bukan setakat faham. Dan ahli bertanggungjawab. Jangan celarukan ahli-ahli lain. Jangan pesongkan fakta. Dan jangan pesongkan rakaman malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Hanif di atas saya boleh menggulung ya, disebabkan hadis tersebutlah yang saya berambil keputusan, walaupun saya bukan ahli, tapi sebab bidang saya bidang guaman, saya bertanggungjawab untuk memberhentikannya dengan tangan jika mampu, dan jika perlu saya akan pergi ke mahkamah ataupun ke ROS, dan sekurangnya melalui lisan. Ini kita di tahap lisan.
InsyaAllah saya harap diterima sebagai ibadah. InsyaAllah. Yang keduanya saya nak luruskan mengatakan bahawa yang betul dan tepat semestinya daripada Allah SWT. Yang kilaf dan pincang atas kelemahan saya sendiri. Saya cuba sedaya upaya untuk menggunakan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah untuk cara kebaikan. Saya harap sampailah ke tahap Allah. Tapi yang lemah dan pincang daripada saya. Terima kasih saya ucapkan dan saya ulangi kepada Tuan Hanif, dan semoga perjuangan ini untuk kita teruskan walaupun terencat 2-3 bulan ini disebab puasa itu quote and quote, dan insya-Allah kita akan bergerak lebih kuat dan lebih jitu dengan prinsip dan juga istiqamah di atas perjuangan. Insya-Allah kita akan bertemu pada rakaman ataupun pada siaran yang akan datang, dan sebelum itu kami berdua mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin bagi tahun 1441 Hijrah ataupun tahun 2020, dan semoga hari raya ini mengeratkan kita walaupun terpaksa berjauhan kerana PKPB, dan semangat untuk berjuang dan menyelamatkan parti kita, Parti Bersatu, dan membina semula negara akan tetap diteruskan tanpa jemu. Sekian, terima kasih kerana sudi mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.